Okay, dalam ungkapan algebra kita ada pemboleh ubah. Okay. Biasanya pemboleh ubah kita wakilkan dengan huruf. Dia ada nilai tapi tak tahu. Contoh, dalam tangan saya ni ada duit shilling. Ada duit shilling. Berapakah nilai duit shilling tu? Kamu boleh? Ada nilai kan? Ada nilai. Tapi kamu tak tahu. Dan kamu kamu rasa? 20 sen, 30 sen, 50 sen. Kan? Kalau saya cakap sekeping duit shilling, mungkin sekupang, 2 kupang, 5 kupang. Macam tu kan. Ada nilai. Tapi kamu tak tahu berapa nilainya. Jadi, kamu boleh wakilkan dia dengan huruf. Huruf itulah kita panggil sebagai pemboleh ubah. Nampak? Tak kisahlah kamu nak wakilkan dengan huruf apa. Tapi kebiasaannya, yang biasa kamu tengok hurufnya adalah X, Y, Z. Macam tu lah. X, Y, X, banyaknya X lah. Okay? Itulah dia punya ringkasnya. Apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah. Okay. Dalam pemboleh ubah, dia ada nilai yang tetap dan juga nilai yang berubah. Okay. Nilai tetap dan nilai yang berubah. Okay, kita tengok contoh. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Okay, kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. K mewakili kadar faedah. Kadar faedah. Faedah itu ada nilai. Okey, nilai faedah ni biasanya dalam peratus. Mungkin 3.5%, 4%, 5% itu kadar faedah. Jadi kadar faedah ini adalah K mempunyai nilai yang tetap kerana kadar faedah untuk simpanan tetap tidak berubah dalam tempoh masa setahun. Biasanya tetap. Kadar faedah itu tetap. Masa kamu ni simpan duit dalam bank tu setahun berapa peratus kadar faedah dia. Okey? Masa perjalanan dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Jadi dia punya Allah sayang Muhammad, dia punya pemboleh ubahnya adalah masa perjalanan. Pemboleh ubahnya adalah masa. Jadi masa itu pemboleh ubah. Kamu boleh wakilkan dengan X ke Y ke T ke kan. Jadi ini pemboleh ubah tetap ke tak tetap? Tetap ke tak tetap? Setiap hari pergi sekolah sama je ke? Kalau laju kayu bersikornya cepatlah. Contohnya pergi sekolah dari rumah ke sekolah Faizal ni hari Senin 5 minit. Hari Selasa tepat 5 minit juga. Jadi pemboleh ubah tu berubah tetap ke tak tetap? Tak tetap. Faham? Itu maksud pemboleh ubah tetap dengan tak tetap. Okey. Bagaimana untuk menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi? Okey. Ni macam saya cerita duit shilling tadilah dalam tangan kan. Okey. Kita tengok. Suatu beg mengandungi X blok kayu. So jumlah blok kayu yang ada X lah. Okey, X. 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg situ. Okey, sekarang ni dalam ni dah ada kita tak tahu berapa kita nilaikan sebagai X lah. Yang kita nak masukkan tu tahu tak nilai dia? Berapa? Jadi berapa banyak kita masukkan? Jumlah yang ada dalam beg tu sekarang akan jadi
4. Ini kan mana tahu, X ni tak tahu. Ini kamu tak tahu. Jadi yang kamu tahu 1, 2, 3. 3 blok kayu tu tahu. Dalam tu dah ada berapa? Tak tahu kan? Yang kamu tahu X lah. So X tambah. Kalau kita tahu X itu adalah 4, jadi jumlah blok kayu adalah 7. Kalau saya bagi tahu nilai X itu adalah 2, maka jumlah blok kayu adalah boleh faham? Okey. Sekarang ni tadi masuk kita tambah. Sekarang kita keluar. Jadi jumlah blok kayu yang ada adalah X tolak dengan 4. Kalau kita keluarkan 4, kalau saya keluarkan 3, X tolak 3. Kalau keluarkan 1, X tolak 1. Faham? Okey. Kalau nilai X itu adalah 10, jadi yang tinggal dalam tu berapa? Jumlah blok kayu tinggal adalah 6. Boleh? Okey. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Dibahagi. So bagilah. X bahagi. Kalau 2 orang. Kalau 5, X bahagi dengan 5 orang. Macam tu lah. Cikgu, X tu apa cikgu? X tu kamu tak tahu. Faham? Dulu masa kamu sekolah rendah, kan? Masa kamu sekolah rendah, masa darjah 1 ke darjah, tak tahulah darjah 1 ke darjah 2, kamu belajarnya kan? Dia akan ada 3 tambah aham sama dengan 5. Ada tak? Ni kan? Sebenarnya kamu dah belajar benda ni. Inilah dianya. Cuma dia tak letak yang aham itu, yang tempat kosong itu dengan huruf. Okey, saya nak tanya kamu. Dalam tempat kosong tu berapa? Berapa? 2 lah sini kan? Macam mana kamu tahu 2? Tiba 3 tambah 2, 5 cikgu. Itu samalah. Tapi bila sekolah menengah, kan? 3 tambah X sama dengan 5. Berapakah nilai X? Kalau saya tunjuk, tahulah 2 kan? Kalau tak, macam mana cikgu X tu? X tu apa? Itu jadi masalahnya. Sebenarnya bendanya sama. X tu tahu ke tak tahu? Tak tahu maksudnya dia adalah tempat kosong. Berapa yang nombor yang sebenarnya untuk X tu? Dia macam itu. Faham? Macam ni juga, sama juga. A tambah A tambah A. A tu. Mana maunya? A tambah A. Ada berapa A? 3A lah. Ini A tambah A tambah A. A. Mana namanya? A tambah B tambah C. A, B, C. Pandai benar lah tu. Okey, boleh faham? Itu contoh. Okey, macam ni 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Ada berapa beg? 2 beg. Jadi nilai dia ada berapa X? 2X lah. Simple je. Kalau ada 3 beg, 3X. Faham? Faham ke tak? Macam tu lah. Okey. Ni nak macam mana nak menerbitkan. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu. Okey, sekarang ada berapa X? Okey, ini 2X. Yang ini Y. Ini berapa? So, jumlah semua sekali? Janganlah kamu gabungkan pula. 2 campur 2, 4X, Y, cikgu. Ini jawapan saya, cikgu. Dengan confidentnya. Mana yang sama boleh mana yang tak sama tak boleh ditambah atau ditolak.
Faham? Dia kena sama. Sama. Untuk operasi tambah dan tolak. Tapi untuk operasi darab, okey tengok. Dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok ialah P gram. Okey, X1 ni ada P gram. Dia ada jisim dia. P. Ni pun ada P. Okey, soalan saya. Berapa berat yang ini? Okey, macam ni lah. P. Okey, macam ni. Okey, saya buat dengan nombor. Dengan huruf ni kadang-kadang kamu keliru. Saya buat dengan nombor. Ini, ini 2 gram. Okey, dalamnya ada 2 ketul kayu. Berapa berat dia? Ada 2 ketul kayu. Satu kayu berat dia 2 gram. So, 4 gram untuk berat sebungkus itu. Macam ni kamu dapat 4? 2 darab 2. Kalau sini X. X darab P. Ini XP. So, sini XP. Sini XP juga. Ada berapa XP? Boleh. Kalau tak tahu, keliru dengan huruf, gantikan dia dengan sebarang nombor mudah. Boleh. Kamu punya kelas sampai ke apa ni? Ke dah habis? Belum pergi kan? 8.30 kan? 7.30, 8.30 kan? Sejam kan? Okey, boleh. Jadi jumlah blok kayu atau jisim blok kayu boleh ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah. Misalnya X, X tambah 3, X tolak 4. Dan semua ini kita panggil dia sebagai ungkapan algebra. Ungkapan. Ungkapan dia tak ada tanda sama dengan. Dia tak ada tanda sama dengan. Ungkapan dia ungkap. Okey. Kita tengok contoh. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen. Dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis ungkapan algebra bagi jumlah wang dibayar. Okey. Berapa harga 5 biji apple? 5 biji apple. Okey. Harganya 5 kali X. Sebab tak tahu berapanya kan. Itu satu. Oren. 8 biji oren. Kali dengan Y sen. So yang ini 5 kali X. 5X. 8 kali Y. Jadi tuliskan ungkapan berapa yang dia kena bayar. Dia kena bayar, Allah saya Muhammad, dia kena bayar apple 5X. Dia kena bayar oren 8. Jadi jumlah yang kena bayar 5X tambah. Itu je lah. Biar je lah macam tu. Boleh? Kalau harga sebiji apple tu 50 sen. Berapa ringgit? 5 kali 5, 25. RM2.50. Kalau harganya RM1. Kalau harga oren RM1. Dapatlah nilainya. Okey, katakan harga apple 50 sen. Jadi X itu 0.5. Harga oren RM1. So, RM2.50 tambah RM8. Betul? Macam tu cara nak gunanya nanti.
Berapa? RM10, 50 sen. Macam tu cara nak kiranya nanti. Benda ni biasanya kamu guna dalam, sebelum ni kamu dah guna dah ungkapan algebra ni. Kat mana guna? Dalam formula. Formula segi tiga. Setengah darab tapak darab tinggi. Tapak kita tak tahu nilainya. Betul kita gantikan nilainya kalau ada kan? Itu dianya. Itulah formula. Itulah ungkapan algebra. Boleh? Ada soalan? Menentukan nilai. Ini cari nilai lah. Ini baru kita cari nilai. Gantikan sahaja. Apa dia suruh start ni? Gantikan sahaja. Macam saya buat yang ni tadi. Ni saya gantikan betul? Sama juga dengan ini. Okey. Baik. Mana perginya? Diberi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y. Jadi di mana? Kita gantikan saja nilai X ini. Gantikan dengan T3. Y ini kita gantikan dengan 2. Dapatlah nilai dia. Jadi 8. Bukan main letak je macam tu. Cikgu, 83 tolak 52 cikgu. Tambah 7. Itu namanya mangkuk ayun. Kan jadi mangkuk ayun pula. 8X bermaksud 8 kali T 3 tolak 5 kali 2 tambah 7. 8 kali 3 24 tolak 10 tambah barulah dapat nilai dia berapa. Itulah cara dia. Boleh? Kira lah. Yang tu kira lah. Boleh? Okey, kalau boleh